إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله. Saudara Hasrul, ya Allah, jazakallah khair saudara Hasrul yang dah lama tunggu kuliah dan beliau nak ambil link, izinkan teman-teman. Jazakumullah khair. Khairuddin, Din, Pito, Otip, Waalaikumsalam. Duan Zain, barakallahu fikum. Saudara Azarauddin, barakallahu fik. Saudara Muhammad Zain Hani, Ijan, barakallahu fikum. طيب, InsyaAllah saya share dulu. Saya share link kuliah sebab ada orang tunggu. طيب. Bismillah. Ni kuliah. Okey, kita share insyaAllah link di Facebook saya. Bismillah. Bismillah. Okey, insyaAllah dah mula. Mungkin orang tunggu. Okey. Dah mula. Sebab saya ada dua Facebook. Barakallahu fikum akhi bin Majid. Alhamdulillah. Saudara Hasrul. Saudara Hasrul, saya bagi dah link. Ada tak saudara Hasrul dah masuk sini? Saya dah letak, saya dah bagi link. Ada tak yang datang daripada Facebook lama? Ada tak? Barakallahu fikum akhi Khairuddin Haji Ja'far. Jazakumullah khair. Aiman Halim, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Amir Omar Tuno, masya-Allah. Oh, daripada Encik Amir daripada Indonesia. Ahlan wa sahlan. Saya alu-alukan semua pencinta Al-Quran dan pencinta sunnah daripada Indonesia. Orang Indonesia, orang kita, tak ada beza ikhwani. Kita Malaysia ke Indonesia ke China ke India ke, janji kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita mentaati perintah Allah, mentaati perintah Nabi, menjaga akhlak, menjaga lidah, jangan syirik. InsyaAllah kita ukhuwah. Kita ukhuwah. Indonesia, Singapura, Brunei, kita ikhwan insyaAllah. Al-Quran wa sunnah boleh menyatukan kita insyaAllah. Suzi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bandar Aceh, Muhammad Faril, Masya Allah. Akhi Azruddin, Alhamdulillah, tak sabar nak ada pengetahuan. Okey, insyaAllah kita sebut kisah Nabi Nuh dengan anak dia insyaAllah. Assalamualaikum Irawani. Encik Descartes, ahlan wa sahlan Encik Descartes. Masya Allah, antara orang yang hebat yang sedang daripada Johor tu. Masya Allah. Demi Allah, saya rasa sangat bahagia bila saya baca. Hasrul dah masuk. Waalaikumsalam. Hasrul dah masuk dah. Saya rasa bahagia sangat bila tengok orang makin cinta Al-Quran. Taib, kita mula ikhwani. Saya nak bagi tahu. Ikhwani, hidayah ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah adalah milik Allah. Dan ada orang Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati dia untuk mendapat hidayah.
ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala akan jauhkan dia daripada Quran dan Sunnah. Kalau nak tahu orang itu dapat hidayah, awak akan tengok dia sentiasa mendampingi Al-Quran. Orang yang dapat hidayah, awak akan melihat dia sentiasa lekat dengan hadis Rasulullah. Dia akan cinta Al-Quran dan dia akan cinta hadis. Dan dia akan mencontohi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka kata sami'na wa ata'na. Dia tak akan melawan kata Allah dan tak akan melawan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah punca hidayah insya-Allah. Tapi kalau tengok orang yang sentiasa leka dalam amalan maksiat ataupun sentiasa leka dalam bab khususnya bab bid'ah, melawan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, degil, sombong dengan Al-Quran, maka ingatlah mereka ni tak akan dapat hidayah. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala kata kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kana kabura 'alayka i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama' fata'tiyahum bi ayah ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين." Surah Al-An'am ayat 35. Cuba hayati ayat ni. Allah kata apa? Wa in kana kabura 'alayka i'raduhum. Allah Subhanahu Wa Taala kata kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in kana kabura 'alayka i'raduhum. Wahai Muhammad, kalau awak rasa wa in kana kabura 'alayka i'raduhum, kalau engkau wahai Muhammad rasa berat hati bila mereka berbaling wajah. Kalau engkau rasa berat hati bila orang musyrikin, kaum dia sendiri tak nak ikut Al-Quran, tak nak dengar Al-Quran. Mereka nak agama atuk moyang. Mereka nak agama yang bercampur aduk dengan budaya orang dulu. Sebab tu ikhwani, kena ingat Islam ni tak ada kaitan dengan adat. Islam ni qala Allah, qala Rasul, qala sahabi. Dia jangan campurkan adat dengan Islam. Seperti mana orang selalu yang hentam saya, dia kata, "Ustaz, kita ni orang Melayu dah ada adat yang diwarisi." Sejak bila agama Allah menjadi adat budaya? Agama Allah tak pernah menjadi sebagai satu adat budaya datang daripada atuk moyang. Dia bukan agama, ni nama dia adat. Jangan campur adat dengan agama. Sebab tu saya tak suka langsung bila majlis agama dipanggil majlis agama Islam dan adat istiadat. Jauh beza. Adat istiadat kalau melanggar Al-Quran dan Sunnah kena buang. Dia tak boleh campur. Kalau campur, Islam akan rosak. Sebab tu orang musyrikin dulu, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kat mereka, bila Allah Subhanahu Wa Taala seru, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah, qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana." Wa idza qila lahum, surah Al-Baqarah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah. Surah Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah, qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana. Bila Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh kaum dia, orang musyrikin, orang jahiliyah di kalangan orang Arab, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah, ikutilah wahyu. Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana. Kami nak ikut apa yang kami dah selesa dengan fahaman atuk moyang. Qul awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Bagaimana kalau atuk moyang ni tidak boleh faham dan tidak ada akal bila mereka sesat dalam sembah berhala. Wa la yahtadun. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, Islam tak boleh campur dengan adat. Islam kena ikut kata Allah, kata Rasul dan kata sahabat. Inilah yang kita kena pegang. Kalau kata nak pegang adat istiadat, nak pegang adat orang Melayu, nak rujuk kepada adat orang Arab, nak rujuk pada uruf. Kalau uruf ini boleh bertentangan dengan kata Allah, uruf ini boleh campak terus dan tak boleh nak pakai. Tak boleh nak pakai. Qiyas, kalau qiyas melawan usul, إذا تعارض القياس مع أي أصل من أصول الشريعة يرمى بعرض الحائط.
Kalau qiyas pertentangan dengan mana-mana usul dalam Quran dan Sunnah, qiyas tu tak boleh pakai, tak relevan. Ni kata ulama seperti Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih. Antara ulama hebat Al-Khatib Al-Baghdadi, Ahmad bin Ali bin Thabit rahimahullah, dalam kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih. Yang ni kena jadikan rujukan. Jadi ikhwani, Allah Subhanahu wa taala kata ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum." Kalau wahai Muhammad, awak nak buat macam mana? Mereka memang tak nak, mereka hum mu'ridun yani berpaling tadah, berpaling wajah, tak nak dengar Al-Quran dan kata awak wahai Muhammad. "Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ard." Nak buat apa? Allah kata apa kat Rasulullah? Nak cuba ke? Kalau awak mampu, silalah buat terowong di bawah tanah. Atau tabtaghi sulaman fis sama', ataupun wahai Muhammad nak cuba ke tunjuk kat mereka, nak minta satu sulam, yakni tangga untuk menuju ke langit. Walau syaa Allahu la jama'ahum 'alal huda. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak himpunkan manusia ataupun nak bagi orang kafir ataupun orang musyrik ataupun mana-mana orang, kalau Allah Subhanahu wa taala nak bagi hidayah, Allah boleh bagi. Tapi sebenarnya hidayah ni milik Allah. Ya Allah. Tengok ikhwani, hidayah milik Allah. Kita berdakwah, kita mengajak macam orang hentam saya. Ada orang hentam, Ustaz Muhib tak boleh tekan bab bid'ah, nanti orang lari. Saya kata hidayah ni milik Allah. Saya bila sampaikan Quran dan hadis dan ajak masyarakat supaya tinggalkan bid'ah yang boleh rosakkan sunnah. Bila saya kata ke orang, bid'ah ni dia bermula kecil, lama kelamaan dia akan jadi besar dan akan jadi seperti parasit. Dia akan makan dan telan sunnah. Maka adat dan budaya dan bid'ah yang kita tokok tambah atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan rosakkan agama. Mereka kata awak menyebabkan orang tak suka dengan kuliah. Saya kata saya tak peduli. Ni bukan tugas saya. Tugas saya sampaikan kata Allah dan Rasul dan kata sahabat dan kata ulama di kalangan para tabi'i dan ikut yang dan tabi'i dan siapa yang ikut mereka. Tugas saya sampaikan apa yang ulama sunnah kata. Bukan tugas saya nak ambil hati orang ni, nak ambil hati amboi. Kalau nak ambil hati orang, dakwah tak jadi. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut mendenika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan Rasulullah yang patut diikuti, yang patut dicontohi, kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak peduli orang nak ikut tak ikut, Rasulullah sampaikan. Allah kata apa? Wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu peringkat Allah Subhanahu wa taala telah wahyu kat Nabi Muhammad bahawasanya Zaid ibn Thabit, bekas anak angkat Rasulullah, Zaid, Allah Subhanahu wa taala kata kat Rasulullah, Zaid ini akan kahwin dengan akan bercerai dengan Zainab binti Jahsh. Dan engkau wahai Muhammad akan kahwin dengan Zainab. Allah Subhanahu wa taala dah bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Rasulullah akan kahwin dengan Zainab binti Jahsh. Dan ketika itu Zainab adalah isteri kepada Zaid. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintah Rasulullah, ni perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya engkau wahai Muhammad akan kahwin dengan Zainab binti Jahsh. Tapi ketika itu Zainab adalah isteri kepada Zaid. Tapi tengok bagaimana perintah Allah dan hikmah. Tiba-tiba berlaku masalah di antara Zaid ibnu Haritha, minta maaf, bukan Thabit. Zaid ibnu Haritha. Berlaku masalah antara Zaid radhiyallahu an dan Zainab binti Jahsh. Masalah ni makin besar sehingga rumah tangga Zaid dan Zainab nak retak. Maka Allah Subhanahu wa taala tunjuk ke Rasulullah bahawasanya tak lama lagi Zaid dengan Zainab akan bercerai. Siapa yang bagi wahyu? Allah. Siapa yang menerima wahyu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala kata kat Nabi Muhammad, Zaid akan bercerai dengan Zainab
Kerana Zainab binti Jahsh akan jadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Zainab kata apa? Zainab kanat taftakhiru ala nisa'in Nabi anna Allah zawwajaha min Rasulillah min fawqi 7 samawat. Hadis rawahu al-Imam al-Bukhari wal-Imam al-Dhahabi. Kanat Zainab wa rawahu al-Imam Ibn Kathir. Zainab dia berbangga. Dia sebagai isteri Rasulullah tapi berbangga dengan isteri-isteri baginda yang lain bahawasanya dikata antum zawajakum aba'ukum. Kata Zainab, kamu ni ayah kamu yang kawinkan kamu dengan Rasulullah, tapi aku Allah yang kawinkan aku dengan Rasulullah. Min fawqi 7 samawat. Allah Subhanahu wa taala yang ada atas 7 langit kawinkan aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, sebab Rasulullah dapat wahyu perintah Allah, awak kena kahwin dengan Zainab. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila cuba untuk membaiki hubungan antara Zaid ibn Harithah dan Zainab, Allah Subhanahu wa taala tegur Rasulullah. Wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik 'alayka zawjak. Kenapa wahai Muhammad engkau bagi tahu Zaid jagalah isteri kamu? Wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi. Kenapa wahai Muhammad awak sembunyikan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan Zainab isteri awak dan dia akan bercerai dengan Zaid. Wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Allah Subhanahu wa taala kata kepada Rasulullah, jangan takut manusia, takut kepada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bagi tahu manusia. Dan bila berlaku perceraian antara Zaid dan Zainab, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Zainab binti Jahsh. Jadi Allah Subhanahu wa taala dah tunjuk bahawasanya Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, ayat ni mungkin mendedahkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya dia selalu patuh kepada perintah Allah. Antara manusia yang paling hebat patuh kepada perintah Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha kata dalam hadis sahih, dikata kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sembunyikan ayat, maka Rasulullah akan sembunyikan ayat ini. Tapi Rasulullah sampaikan ayat ini juga. Walaupun dalam ayat ini ada teguran daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas isu ni? Saya nak tahu isu ni jelas tak? Ayat ni sangat penting. Ikhwani, isu penceraian Zainab dengan Zaid ibn Harithah jelas insya-Allah. Dan hikmah di sebaliknya, wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhshah falamma qada Zaid minha wataran zawwajnakaha. Bila Zaid ibn Harithah bercerai dengan Zainab, Allah Subhanahu wa taala kawinkan Rasulullah dengan Zainab. Jelas? Masya-Allah, Amir, barakallahu fikum. Encik dikar. Jelas, alhamdulillah. Jadi, apakah hikmah di sebalik ayat ini dalam surah Al-Ahzab, rasanya ayat 37. Apakah hikmah di sebalik penceraian Zaid daripada bekas isterinya Zainab, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Zainab binti Jahsh? Hikmah di sebaliknya, Allah nak tunjuk bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patuh kepada perintah Allah dan Rasulullah tak peduli orang nak kata apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak peduli orang nak kata apa sebab Rasulullah patuhi dan laksanakan perintah Allah. Kita kadang-kala kenapa kita tak sampaikan kebenaran? Takut masyarakat maki hamun. Tengok. Kita takut masyarakat maki hamun. Kita takut masyarakat akan tinggalkan Facebook kita dan tinggalkan produk kita. Kita takut TV tak jemput balik ustaz sebab ustaz cerita yang kebenaran. Kita takut pemerintah tak senang hati, maka pemerintah akan tarik tauliah. Inilah kerisauan ustaz-ustaz yang cari dunia ataupun ustaz-ustaz yang terjerumus dalam dunia. Takut politik dia terjejas. Takut parti politik dia marah sebab tu tak boleh nak sampai kebenaran. Tapi tugas pendakwah yang sebenar mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yakhshan nas bal yakhsha Allah. Sepatutnya ikhwani kita sampaikan kebenaran, tak peduli satu dunia melawan kita, tapi kita sampaikan kebenaran. Ahli bid'ah kepanasan, ikut dia lantak pi. Mu tak nak ikut sunnah, memang engkau ni ahli bid'ah. Mu suka ke tak suka, tak peduli. Sebab tu ikhwani, Allah Subhanahu wa taala kata ke Rasulullah, hidayah ni
Bukan kerja awak. Bukan kerja kita nak bagi ustaz ni, nak bagi dia ni selesa, nak bagi dia suka. Kita sampaikan Al-Quran dan hadis. Bila masyarakat buka minda, mereka akan faham. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, ulang balik ayat ni. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum. Kalau awak rasa berat hati bila mereka tak nak terima hidayah, fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama' fata'tiyahum bi ayah. Surah Al-An'am. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum. Naam, ayat 35 surah Al-An'am. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. Jadi awak rasa berat hati, awak rasa sedih bila mereka tak ikut hidayah. Ini bukan kerja awak. Allah Subhanahu wa taala kata kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan tugas awak untuk tarik mereka kepada terima Al-Quran dan Sunnah. Bukan, ikhwani. Teman-teman, tahu tak betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sangat Abu Jahal masuk Islam? Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sangat Abu Jahal masuk Islam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kala baginda abaikan orang yang buta, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri tumpuan kepada orang ketua Quraisy. Sebab Rasulullah nak mereka masuk Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tegur Rasulullah, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu. Sambung ayat. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى. Nah, surah Abasa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai peristiwa baginda sallallahu alaihi wasallam beri tumpuan kepada Umayyah ibnu Khalaf, Amr ibnu Hisham, Uqbah ibnu Abil Ma'id, ini ketua Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sangat mereka dapat hidayah, tapi akhirnya mereka mati dalam keadaan syirik. Mereka mati dalam keadaan melawan Rasulullah. Mereka mati dalam keadaan kafir. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berusaha dan doakan untuk Rasulullah doa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Bi Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa untuk Abu Jahal, yakni Amr bin Hisham, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa Allah supaya Umar pun dapat hidayah. Akhirnya Umar dapat hidayah milik Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ard. Nak buat apa? Nak buat terowong bawah tanah untuk mereka? Atau tabtaghi sulaman fis sama', ataupun wahai Muhammad nak juga membina satu tangga pergi ke langit, fata'tiyahum bi ayah, untuk bawa satu tanda yang mereka minta. Walau ingat, walau syaa Allahu la jama'ahum 'alal huda. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak, maka Allah Subhanahu wa taala akan himpunkan mereka atas hidayah. Jadi mendapat hidayah, mendapat cinta Al-Quran, mendapat cinta hadis, melawan bid'ah, mencampak segala amalan khurafat dan karut, dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kerja kita untuk suruh orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini kerja Allah. Allah Subhanahu wa taala ada hikmah tertentu yang kita tak melihat. Fala takunanna minal jahilin. Jangan, wahai Muhammad, jadi di antara orang yang jahil mengenai perkara ini. Maka kita pun contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya doa untuk mereka dapat hidayah, tapi kalau mereka tak dapat, itu bukan kerja kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut, innaka la tahdi man ahbabt ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Allah Subhanahu wa taala kata juga, innaka la tahdi man ahbabt. Kenapa ayat ini turun? Siapa tahu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis bila pak saudara dia Abu Talib mati dalam keadaan bukan Islam. Abu Talib
Dalam hadis sahih rawah al-Bukhari wa Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Abi Talib wa huwa يعني قبل أن يموت. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tunjuk hadis sahih, baginda masuk ketika Abu Talib sedang nazak. Nah, ayuh ni hadis dia sahih Bukhari. Jom kita tengok. Hadis Sa'id ibn Musayyab, antara ulama hebat selalu saya sebut nama dia. An abihi al-Musayyab ibn Hazan. Akhbarahu annahu, ni hadis dia, hadis sahih Bukhari. Okey, Kitabul Janaiz, hadis 1360. Annahu lamma hadarat Aba Talib al-wafa, apabila Abu Talib dekat nak meninggal dunia, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Abu Talib. فوجد عنده أبا جهل ابن هشام يعني عمرو بن هشام وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة. Abu Talib masa nak meninggal dunia ada dua orang tokoh musyrikin, Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pujuk Abu Talib supaya sebut la ilaha illallah. Tengok ikhwani betapa mahal perkataan ini. Dia kata, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha 'inda Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kat pak saudara dia, wahai pak saudara aku, ya am, pak saudara aku, sebut la ilaha illallah. Satu kalimah, aku jadi saksi depan Allah. Yani, kalau Abu Talib sebut kalimah ini, walaupun Abu Talib tak salat dan tak ikut Rasulullah, tapi tak apa. Dia akan jadi satu hujjah, satu bukti di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh memohon syafaat untuk pak saudara. Faqala Abu Jahal. Tengok bahaya orang yang, sebab tu ikhwani kita kena tukar environment. Kalau kita ada environment orang yang ahli maksiat, orang ahli bid'ah, orang suka buat amalan khurafat, kita kena tukar environment. Tengok Abu Jahal wa Abdullah ibn Abi Umayyah, dua orang ketua musyrikin, mereka kata apa? Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Kata Abu Jahal, Abu Talib, tergamak engkau nak tinggalkan agama ataupun millah yakni fahaman. Nak tinggal ke fahaman Abdul Muttalib, atuk moyang? Fahaman atuk moyang. Sebab Abdul Muttalib pun dia kalau nak meminta hujan, dia akan minta depan berhala. Dia minta dengan depan wali. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi wa ya'udani bitilka al-maqalah. Bila setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ke Abu Talib, Rasulullah kata, ya am, qul la ilaha illallah. Rasulullah ulang balik. Tapi Abu Jahal dengan Abdullah ibn Abi Umayyah ulang balik. Abu Talib, jangan tinggalkan agama atuk moyang. Jangan, tak baik, malu kat orang ni. Ni agama adat atarghabu an millati Abdul Muttalib. Allahu akbar. Macam zaman kita. Ustaz jangan bawa fahaman pelik ni, Ustaz Syria. Bawa fahaman yang boleh pecah belah masyarakat Melayu ni. Mari pula pergi ke adat. Ikhwani, ingat. Kita agama Islam bukan bergantung kepada adat Melayu ataupun adat Arab ataupun adat India. Kita agama bergantung kepada Quran dan hadis yang sahih. Kemudian fahaman sahabat dan para tabi'in yang ikut mereka. Inilah Islam. Tapi bukan Islam bukan terdiri, tunjang Islam bukan adat istiadat Melayu ataupun adat istiarat Arab ataupun uruf Arab ataupun fahaman orang dulu. Tak. Jangan. Tengok bagaimana Abu Jahal gunakan perkataan yang sama. Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Abu Talib, kamu tergamak nak tinggalkan fahaman atuk moyang Abdul Muttalib, ayah awak. Banyak kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulangi, suruh pak saudara dia kata, la ya am qul la ilaha illallah, wa kana ya'udani alaihi bitilka al-maqalah hatta qala Abu Talib akhira ma kallamahum. Sehingga perkataan terakhir keluar daripada mulut Abu Talib, apa dia? Tengok dia kata apa. Adakah Abu Talib kata la ilaha illallah? Tak.
hatta qala Abu Talib akhir ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muttalib. Perkataan akhir keluar daripada mulut Abu Talib, iaitu pak saudara Rasulullah, dikata dia ikut fahaman ayah dia Abdul Muttalib. Wa aba an yaqul la ilaha illallah, dan dia enggan sebut kalimah la ilaha illallah. Dia tak nak sebut. Kenapa ikhwan ni tak nak sebut? Mungkin orang kata Allah setakat sebut je. Betul, sebut je boleh selamat, boleh dapat syafaat. Tapi kenapa dia tak dapat? Kenapa dia tak sebut? Kerana zaman jahiliyah mereka faham maksudnya la ilaha illallah. Mereka tahu la ilaha illallah bermaksud kalau nak meminta, nak berdoa, tak boleh doa depan kubur ataupun depan patung wali. Dia kena minta dengan Allah terus. Dia faham? La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Maka Abu Talib tak sebut. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama wallahi la astaghfiranna lak ma lam unha an dhalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, Rasulullah menangis, baginda kata, demi Allah, wallahi la astaghfiranna lak ma lam unha an dhalik. Rasulullah kata, aku wahai, bila meninggal Abu Talib, kata Rasulullah, aku akan memohon istighfar dan aku memohon dengan Allah pengampunan untuk kamu wahai Abu Talib selagi aku tidak dilarang oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Maka Allah Subhanahu wa taala kata, "Ma kana lil-musyriki, ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin." Allah Subhanahu wa taala larang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang beriman untuk meminta pengampunan untuk orang yang mati dalam keadaan syirik. Abu Talib mati dalam keadaan syirik. Maka Allah Subhanahu wa taala bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak istighfar dan meminta dengan Allah pengampunan untuk pak saudara dia, Allah Subhanahu wa taala larang. Tidak boleh memohon pengampunan Allah untuk orang yang mati dalam keadaan syirik. Ayat tadi 111 dalam surah At-Taubah. Bagaimana kita faham ayat ini? Melalui hadis. Melalui hadis. Hadis yang saya tunjuk tadi, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Ama wallahi la astaghfiranna lak." Demi Allah aku akan istighfar untuk kamu wahai pak saudara, ma lam unha, selagi aku tidak dilarang mengenai istighfar. فأنزل الله تعالى, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ma kana lin-nabi, ayat tadi yang saya baca. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin. Tidak boleh bagi nabi dan orang beriman untuk memohon pengampunan untuk orang musyrik. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka ini uli qurba, ahli keluarga terdekat. Walaupun saudara mara kita, dia mati dalam keadaan tidak sebut la ilaha illallah, tak boleh istighfar. Sebab kalimah la ilaha illallah ni, kalimah ni yang sangat mahal ikhwani. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Orang yang mati dalam keadaan berkataan akhir keluar daripada mulut dia, sebelum roh diambil, kalimah la ilaha illallah, masuk syurga. Allahu akbar. Ya Rabb, Allahumma amitna ala kalimatil tauhid. Allahumma amitna ala kalimatil tauhid. Ikhwani, minta semua yang pendengar saya sekarang ni, 200 lebih orang ni, minta Allah Subhanahu wa taala ambil nyawa kita dalam kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, biarlah perkataan inilah perkataan terakhir keluar daripada mulut kita. La ilaha illallah. Sebab ada orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan membenarkan lidah mereka sebut la ilaha illallah sebelum meninggal. Siapa? Ahli bid'ah. Sebab tu kata Imam Sufyan al-Thawri. Imam Sufyan al-Thawri ikhwani kata apa? Antara ulama hebat, ajma'al muslimun ala anna al-Imam Sufyan al-Thawri huwa imamul muslimin wa syekhul Islam. Naam, Sufyan al-Thawri rahimahullah imam. Dia imam
dalam bab sunnah. Wa imamul muslimin wa syekhul Islam Sufyan al-Thawri qala al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Bid'ah ni lebih disayangi oleh iblis berbanding maksiat. Bayangkan ikhwani, bayangkan iblis lebih suka bid'ah berbanding maksiat. Lianna sahib al-ma'siyah yatubu min ma'siyati, sayatubu min ma'siyati. Pelaku maksiat dia akan bertaubat. Kerana pelaku maksiat dia tahu dia buat salah, betul tak? Yang berzina dia tahu dia buat salah. InsyaAllah suatu hari dia akan bertaubat. Percayalah, orang yang berzina dia akan bertaubat. Pelaku zina, pencuri dia tahu dia buat salah. Pernahkah kita tengok pencuri curi kedai di siang hari depan orang ramai? Tak, dia akan curi dalam keadaan malu. Sebab dia tahu dia buat salah. Betul tak? Yang jual dadah, yang ambil dadah, insya-Allah saya doa kepada Allah, dia akan bertaubat dan akan berhenti. Saya yakin. Sebab dia tahu dia buat salah. Pelaku maksiat yang minum arak, dia akan bertaubat dan akan berhenti minum arak, insya-Allah. Kalau Allah izinkan hidayah dia. Tapi kerana ahli maksiat, dia tahu dia buat salah. Saya nak tanya teman-teman, orang yang berzina, dia tahu tak dia buat salah? Nisa, bukan tidak dibenar, tapi okey, biar saya teruskan. Ada hadis, tapi saya tak pasti status hadis ini. Aballahu an yaqbala. Dengar ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, rawahu al-Imam, hadis ini rawahu al-Imam fi kitab at-Targhib wa at-Tarhib atau Mujamma' az-Zawaid, al-Imam Ibn Hajar al-Haytami. Naam. Rawahu al-Imam Ibn Hajar al-Haytami. InsyaAllah saya akan rujuk hadis ini. Aballahu an yaqbala wa sahahahu al-Albani. Saya rasa hadis sahih. Kalau teman-teman yang ada ilmu hadis boleh masuk, insyaAllah tegur saya kalau saya silap. Aballahu an yaqbala taubata sahib al-bid'ah hatta yantahi atau yatruka bid'atahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala enggan bagi taubat kepada pelaku bid'ah, khususnya kepala dia yang buat amalan bid'ah. Bukan yang follower. Follower ni tak tahu, dia jahil. Tapi kepala bid'ah yang buat amalan baru dan jadikan dia agama. Aballahu an yaqbala taubata sahibil bid'ah hatta yantahi an bid'atih. Pelaku bid'ah ni, kepala besar ni, Allah tak akan bagi dia taubat sehingga dia tinggalkan amalan bid'ah dan istighfar. Ustaz, mari mana dalil? Tengok dalam surah Al-An'am. Tengok ayat ni. Allah kata apa? Ayat 92. Allah kata apa? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ. Ada 3 golongan. Tengok cara mereka mati macam mana. Tengok. Sila perhatikan ayat ni, Allah sebut Quran. Cara kematian 3 golongan. Yang menipu atas nama Allah, yang kita sebut semalam, yang menipu atas nama Allah, seperti dikata inilah wali Allah, dia melantik wali Allah, kemudian dikata mereka ni qalu haula'i syufa'auna 'inda Allah. Dan golongan yang kedua yang kata aku bawa wahyu, macam Syiah. Syiah yang kata mereka ada imam-imam maksum. Mereka mendakwa imam-imam mereka boleh bawa wahyu. Mereka bawa Quran Fatimah. Ataupun orang yang menipu dibawa fahaman, ataupun bawa zikir baru, doa baru, ataupun mereka yang banyak menipu atas Rasulullah. Dikata aku melihat Rasulullah dalam mimpi dan Rasulullah kata aku masuk syurga. Allahu Akbar. Ni antara mereka ahli bid'ah ni, yang boleh menipu atas Allah dan atas nama Rasulullah. Kononnya Rasulullah jumpa dia dalam yaqazah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi dia satu amalan, ataupun Rasulullah kata kat dia orang ini masuk syurga. Sedangkan yang dijaminkan masuk syurga hanya 10 sahabat. 10 sahabat sahaja yang disebut oleh hadis sahih oleh Rasulullah yang dijaminkan syurga. Tapi bila ada orang datang di zaman kita ni, ada ustaz-ustaz yang menipu dan
dakwa kononnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat dalam mimpi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kat dia dalam mimpi, kononnya si fulan adalah wali, dah masuk syurga. Allahu akbar. Inilah pendustaan besar, ikhwani. Sebab tu Allah kata, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiba." Orang yang menipu atas nama Allah. Seperti gulungan-gulungan yang kata telaga ini telaga berkat, dapat syafaat ataupun dapat sembuh. Bagaimana dapat ilmu ni? Dia tipu atas Allah. Ataupun gulungan yang kata kubur ini kubur wali dan boleh dapat syafaat. Penipu atas Allah. وقالوا هؤلاء ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم. Kamu bagi tahu Allah apa yang Allah tak tahu. Allahu akbar. ومن قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. Golongan kedua yang mati dalam keadaan tidak boleh sebut la ilaha illallah, dalam keadaan dibukul oleh malaikat, dalam keadaan disepak oleh malaikat maut. ومن قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. Ayat 92 surah Al-An'am ataupun 92 kalau tak silap. Surah Al-An'am. وَمَنْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٍ. Golongan kedua yang akan disiksa saat nyawa keluar, yang kata aku dapat wahyu. Astaghfirullah. Dapat wahyu. Jadi macam Nabi. Tapi Allah kata وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٍ. Tapi Allah tak wahyu kat dia. Macam orang Syiah, Rafidah, Syiah Ithna Ashriyah, yang mereka kata imam-imam mereka 12 telah dapat wahyu. Zaman kita ni tak ada Syiah, tapi ada orang yang mirip Syiah. Seperti mereka yang percaya kepada wali, percaya kepada Habib, kononnya Habib ni ada keramat, Habib ni jadi wali Allah, mereka melantik dia sebagai wali dan mereka paksa, ibarat paksa Allah terima wali ini. Astaghfirullah. وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ. Golongan yang ketiga yang akan disiksa saat nyawa mereka keluar, yang kata aku akan turunkan Quran seperti Allah turunkan, seperti Musailamah la'anahullah dan Sajjah, ada seorang wanita mendakwa diri Nabi, dan mana-mana orang Dajjal yang mendakwa diri dia sebagai Nabi. Sambung ayat ni. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ. Tengok. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. Malaikat sedang menantikan ruh mereka keluar dalam keadaan susah dan payah. أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. Sila keluarkan nyawa kamu. الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. Hari ini saat nyawa mereka nak keluar, malaikat kata hari ini kamu akan diberikan azab yang menghina. Ya Latif. Jadi ayat ini menunjukkan bahawasanya ahli bid'ah, kepala bid'ah, yang menyesatkan ribuan bahkan ratusan ribu pengikut mereka melalui kata-kata mereka yang tidak ada sandaran kepada Allah dan Rasul. Mereka ini Allah kata al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Kerana kamu bercakap mendustai Allah dan bercakap benda yang tidak benar atas nama Allah. Bagaimana kamu mendakwa sesuatu atas nama Allah dan memaksa Allah terima wali ataupun seorang yang baru meninggal dunia, mereka kata, kamu kata dia ni syafi'una indallah. Bagaimana? Jadi, jelas tak poin ni, ikhwani? Harap jelas, insyaAllah. Saya paling penting, nak orang faham. Kenapa bahaya bid'ah, ikhwani? Bagaimana Syiah boleh sesat? Sebab ketua-ketua mereka buat agama baru, palsukan hadis, reka hadis tidak sahih, dan mereka kata, Ali adalah wasi. Maka manusia boleh terjebak dalam melampau cinta Ali radhiyallahu an, dan mereka menjadi fanatik kepada bukan setakat Ali, tapi keturunan Ali, Al-Hasan wal Husain sehingga zaman kita. Jelas insya-Allah ayat ni? Jumpa dah ayat ni. Yang saya baca, memang ayat ni sangat penting untuk menyedarkan masyarakat jangan menipu atas nama Allah. Sebab kesan dia sangat dahsyat. Kita bila ajar manusia satu amalan, kononnya amalan yang baik daripada tuan guru, sedangkan amalan ini tidak ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu ada orang tanya, "Ustaz bagi contoh." Saya bagi contoh. Saya tak bagi contoh kat komen sebab tahu kamu bukan meminta contoh bid'ah ini
untuk mencari kebenaran, tapi untuk maki hamun saya. Jadi, saya akan bagi contoh. Tapi ayat dia ni lah. Ayat berapa tadi? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ surah Al-An'am. وَمَنْ أَظْلَمُ ayat 93. Okey, ni ayat dia. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ. Dia kata, aku dapat wahyu. Aku mimpi Rasulullah dalam yaqazah. Rasulullah kata gini-gini. Ni kurunnya dapat wahyu ni. Tapi Allah kata, walam yuha ilaihi syai'. Tak dapat sepatah pun wahyu. وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهِ. Dan gulungan yang kata, kami akan turunkan Quran macam Allah turunkan. Allah kata, walau tara idhil zalimu. Mereka ini yang zalim. Fi ghamaratil maut. Saat-saat mereka siksa dalam keadaan mati. Wal malaikatu basitu aydihim. Malaikat hulur tangan, cepat keluarkan nyawa. Akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan kamu sombong dengan Quran, sombong dengan hadis. Bila datang ayat Quran, tak nak ikut. Bila datang hadis Rasulullah, bawa kata ulama. Bila datang hadis yang sahih, bawa kata tok guru. Ikhwani, teman-teman kena ingat, kata-kata tok guru, kata mufti, kata syekh, kata Pak Arab Syria, tak boleh pakai kalau bertentangan dengan hadis. Kata saya pun tak boleh pakai kalau saya bawa kata yang kata saya, bila saya bagi satu hukum, tapi dalam hadis sahih, bertentangan. Contoh paling senang. Ada syekh kata, tak ada masalah. Sebelum azan, kita sebut subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kenapa awak tambah? Soalan saya. Kalau orang yang tanya saya pasal contoh bid'ah, kalau ada, cuba masuk. Tampil kat sini, kalau berani. Bukan nak lawan. Tapi saya nak terangkan kat awak. Kenapa saya kata, bila awak tambah perkataan, sebelum azan akan jadi bid'ah? Kenapa Ustaz? Benda baik. Allah setakat kata subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah sebelum azan. Salah ke Ustaz? Kenapa ke Wahabi macam tu? Ikhwani, bukan bab salah tak salah. Permulaan benih bid'ah ni baik. Tapi, saya buat sekarang. Budak kecil, generasi kedua, bila dengar saya buat tambah atas azan, dia akan ingat azan itulah azan. Awak yang bila reka bid'ah ini, akan dipegang kuat oleh anak awak. Anak awak bila ditegur, dia kata, atuk moyang buat benda. Tak akan atuk moyang, aku salah. Tengok bahaya bid'ah. Bila tokoh tambah atas azan, azan ni akan bercampur. Asal azan, apa? Terus, masuk. Pegang mic bukan bid'ah. Bid'ah dalam agama dan dalam atur cara. Awak pegang mic, azan terus. Seperti mana Rasulullah ajar. Seperti mana sahabat ajar kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan sampai habis. Habis azan, habis. Dah. Kenapa kena tambah 3 kul? Tambah zikir. Tak ada zikir. Zikir untuk jadi awak, ikut awak lah. Buat zikir. Tapi jangan buat depan orang ramai. Sebab orang ramai akan jadikan awak contoh. Tak akan Tok Lebay salah. Tak akan Tok Imai nak tipu. Tak akan Tok Bilal nak buat bid'ah. Ya, Tok Bilal ikut ayah dia. Ayah dia ikut tok moyang. Tok moyang pun ikut tok guru. Tok guru ni lah yang akan menanggung salah bila dia tokok tambah atas ajaran Rasulullah. Maka bid'ah ni akan bercampur. Permulaan bid'ah dia tak bahaya. Tapi bid'ah ni akan bawa turun menurun sehingga generasi kedua, generasi ketiga, maka susah nak ubah. Tak boleh nak ubah. Siapa boleh ubah sekarang? Saya pergi sebuah masjid semalam, saya jadi imam. Tapi bagaimana saya nak tegur? Susah. Budak remaja mari, subhanallah, walhamdulillah, wala. Zikir ni baik, tapi dia ada masa dia. Zikir ni baik sebenarnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh buat bila-bila masa. Dalam kereta boleh buat, bersendirian. Tapi bila jadi bahaya, bila awak ambil zikir ini, pergi letak atas azan. Atas dasar, benda baik. Bila kita menjadikan sebarang amalan peribadi benda baik, kemudian kita nisbah kepada Rasulullah dan agama, akan jadi fitnah. Sebab amalan baik ini akan difahami sebagai agama. Bila zaman berzaman dan turun-menurun,
kita nak cuba tegur orang, kita tak akan berani. Sebab orang ingat akan bid'ah yang campur dengan ajaran Rasulullah SAW, dia akan campur aduk. Maka dia susah nak cabut. Lama kelamaan, azan pun orang tak dengar. Orang akan dengar bacaan Quran sebelum azan, dan orang akan dengar zikir. Azan akan hilang. Akan datang generasi ketiga, keempat, azan pun campur aduk dengan macam-macam tambahan. Okey, Azlan Shah. Nak tanya Ustaz, kalau baca bismillah sebelum azan, taib, kenapa nak baca bismillah? Saya nak tanya saudara Azlan, soalan awak baik, saya tahu. Awak orang yang nak cari ilmu. Saya kenal awak. Saya tahu awak nak cari ilmu. Barakallahu fiik. Taib. Bismillah memang benda baik. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ajar azan, adakah Rasulullah ajar sahabat azan cakap bismillah lepas tu azan? Ada tak saudara Azlan? Naam akhi Aziruddin. Saya tahu saudara Azlan dia cari kebenaran. Saya kenal dia. Dia tanya saya supaya orang lain dengar. Bismillah memang benda baik. Tak ada masalah. Tapi adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa kena ikut sunnah? Sebab Rasulullah tahu bagaimana cara nak beribadah. Kalau kita kata Rasulullah tak, okey saya nak tanya. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ajar sahabat mengenai azan, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk kat mereka kata nak azan, start dulu bismillah lepas tu azan? Ada? Tak ada baca bismillah. Barakallahu fikum. Tak ada. Terbaik akhi Azhari sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum akhi Syaz. Tak ada bismillah. Tiada, tak ada. Tapi kenapa kita nak tambah? Okey, orang kata benda baik Ustaz. Baik. Kalau benda baik, semua benda baik boleh jadi agama. Percayalah ikhwani, setiap hari kita akan ada agama baru. Yang ni tambah bismillah, yang tu tambah Al-Fatihah terus. Baik, apa kata saya nak buat amalan baru? Saya datang nak azan, datang kat masjid, pegang mic, saya buat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bayangkan saya baca Al-Fatihah baru nak azan. Orang tanya, Ustaz, mana buat gitu? Tapi tengok masyarakat, dia respect Ustaz. Masyarakat respect Syekh. Siapa yang rosakkan agama? Saya. Bila saya tokok dan tambah bacaan Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah sebelum azan, masyarakat akan ingat inilah agama. Maka masyarakat akan tiru saya. Apakah pegangan mereka? Kata Ustaz Arak Syria. Dan sayalah akan tanggung dosa bid'ah ini yang saya dah mula. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min," dengan hadis sahih rawah al-Bukhari, "Ma min nafsin tuqtal illa wa 'ala ibni Adam kiflun min damiha li'annahu awwala man sanna al-qatl." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap nyawa yang terbunuh sejak Habil yang bunuh Qabil, orang pertama yang mulakan amalan ataupun sunnah yang bukan sunnah Rasulullah, yakni tariqah. As-sunnah fi al-lughah at-tariqah. Orang pertama yang memulakan membunuh adalah Habil kerana dialah membunuh Qabil. Maka perbuatan Habil menjadi satu jalan yang jahat, dan Qabil minta maaf. Qabil yang membunuh Habil, minta maaf. Maafkan saya. Qabil yang membunuh Habil, dia akan menanggung dosa membunuh sejak zaman dia sampai sekarang. Setiap pembunuhan yang berlaku di atas muka bumi ini, bayangkan berapa ratusan juta manusia, berapa ratusan bilion manusia, setiap manusia di Amerika ke, di Jepun ke, China, di Malaysia, di Arab, setiap orang membunuh satu jiwa tanpa hak. Siapa yang akan tanggung dosa? Siapa? Qabil. Kerana dialah orang pertama yang telah buat amalan bunuh. Jelas insya-Allah Azlan? Jelas Jadi saya nak tanya korang, teman-teman, kalau saya buat amalan baru kononnya bid'ah hasanah, ya Allah, bahaya bid'ah hasanah ni.
Bagi saya bid'ah hasanah lebih dahsyat, bahaya dia daripada bid'ah dhalalah. Dan inilah yang dipanggil oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi al-bid'ah al-idhafiyah. Sangat-sangat bahaya. Bid'ah semua sesat. Tapi Imam Abu Ishaq dibagi bid'ah kepada dua bahagian, al-bid'ah al-idhafiyah wal bid'ah al-haqiqiyah wal bid'ah al-idhafiyah. Dua-dua sesat. Bid'ah haqiqiyah orang nampak, masyarakat kita nampak jelas seperti bid'ah salat jarak, ni bid'ah haqiqiyah. Masyarakat kita semua boleh faham. Hatta orang sufi boleh faham. Orang kampung boleh faham bid'ah haqiqiyah. Sebab jelas macam kita tambah, ni panggil bid'ah haqiqiyah. Yang kita tambah salat yang ke-6. Memang orang akan menentang. Sebab orang kita masih faham lagi bahaya bid'ah. Tapi bid'ah idhafiyah lagi bahaya daripada bid'ah haqiqiyah. Sebab bid'ah idhafiyah, ahli bid'ah dia akan bawa dalil umum. Dalil umum, contoh, Bismillah, macam saudara Azlan tambah tadi. Bismillah ar-Rahmanir-Rahim, ada hadis. Ada hadis yang menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, saya cari hadis ni kejap saya tak ingat. Fahuwa ajdam. لا هذا حديث لا. طيب, saya pergi tengok Sunan At-Tirmidzi, maafkan saya, dalam bab as-salat. Ya salam. Sunan At-Tirmidzi, ya Allah, best, ya Allah. Aywa. Tapi tak apa, saya jumpa satu hadis untuk orang yang tanya, Ustaz, mana lebih baik bila mulakan baca Al-Fatihah, baca Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim ataupun tidak? Yang sahih, kata Sufyan Ats-Tsauri wal Imam Al-Bukhari wal Imam At-Tirmidzi, hadis yang dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu bi Bismillahir-Rahmanir-Rahim, qala Al-Imam At-Tirmidzi wa laysa isnaduhu bidzak. Subhanallah. Yani dhaiful isnad. Hadis yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulakan baca Al-Fatihah ketika imam dengan bismillah, hadis dhaif. Tapi hadis yang sahih, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihul qira'ah bil hamd. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semua sahabat bila baca jadi imam, mereka akan mula bismillah, mereka tak zahirkan, mereka baca alhamdulillah. Baik, katakanlah ada hadis kelebihan surah Al-Fatihah. Saya ambil hadis, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ayyuma yani syai'un lam yubda bi bismillah atau lam yuqra fihi Al-Fatihah fahuwa ajzam. Tengok bagaimana ahli bid'ah akan pakai. Apa jua ayyu syai'in lam yubda bi alhamdulillah. Saya kena gerak ni, ada urusan, ada kuliah. Ayyu syai'in lam yubda alhamdulillah atau lam yubda bi Fatihatil Kitab fahuwa ajzam. Bawa hadis ini, apa benda perkara kita nak buat tak mula dengan Al-Fatihah, maka dia tak lengkap ataupun dia terputus. Bayangkan ahli bid'ah buat apa? Dia akan ambil ayat ni, kalau mereka nak buat bid'ah, mereka boleh buat. Dalil, ada dalil. Tapi mereka akan ambil hadis ini yang khas mengenai surah Al-Fatihah dalam salat. Tengok, mereka tak faham hadis. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata bahawasanya perlu baca Al-Fatihah dalam salat. Tapi ahli bid'ah akan ambil hadis ini, mereka gunakan untuk letakkan bacaan surah Al-Fatihah sebelum azan. Saya nak tanya, boleh ke tidak mereka bawa dalil hadis kelebihan surah Al-Fatihah untuk bubuh ataupun letak atas azan ataupun sebelum azan? Boleh ke tidak, ikhwani? Boleh ke tidak? Kalau kita nak pakai hadis yang sahih tapi secara umum, ataupun kita cabut hadis ini daripada dalil khusus
Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut mengenai kelebihan Al-Fatihah khusus dalam solat. Solat kita, kalau kita baca semayang dalam solat tak baca Al-Fatihah, maka tak sempurna. Tiba-tiba ahli bid'ah ambil hadis ini dan bubuh sebagai bukti boleh baca Al-Fatihah sebelum azan. Tak salah bagi mereka. Boleh tak mereka buat macam tu? Ya, betul. Betul Encik. Dekat kita banyak jaga hati masyarakat. Jaga hati orang kampung. Jaga hati pihak berkuasa. Tapi kita tak jaga hati Allah. Tak jaga Allah dan tak jaga Nabi Muhammad. Barakallahu fikum. Tak, kita tak boleh. Tapi ahli bid'ah boleh buat. Saya tanya ahli bid'ah dengan soalan saya. Memang kita tak boleh. Tapi ikhwani, ahli bid'ah boleh buat tak? Ni ada seorang faham soalan saya. Al-Fatihah sebelum azan. Memang bid'ah. Tapi mereka boleh buat tak? Boleh buat. Dah benda baik. Nampak tak? Saya buat orang panggil reverse psikologi. Ading, boleh Ustaz? Pernah? Boleh Ustaz? Ustaz berkaitan dengan doa selepas azan pun sama kaedahnya. Memang Rasulullah anjurkan dan ajarkan. Barakallahu fiik, ading, terbaik ading. Naam. Tapi bukan di depan mic, tapi ahsan, barakallahu fiikum. Yes, mereka boleh buat. Cloud Wall, kalau awak tak faham soalan saya ulang balik. Soalan saya, boleh ataupun tidak ahli bid'ah ambil hadis kelebihan surah Al-Fatihah di dalam salat, mereka cabut dalil daripada khusus spesifik dan mereka ambil letak dalam apa? Mereka boleh letak dalam baca Al-Fatihah sebelum azan. Mereka boleh buat tak? Betul? Benda baik. Bagi mereka benda baik dan ada dalil. Terbaik akhi Nisa. Naam, barakallahu fik Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nur Hamizah, masya-Allah, ahlan wa sahlan. Aywa, terbaik Aziruddin. Ahli bid'ah boleh buat. Sebab bagi mereka benda baik boleh jadi agama. Tengok betapa bahaya perkataan mereka ni. Bagi mereka boleh. Kalau minta dalil, boleh minta dalil. Macam ada seorang budak Malaysia pergi kat kubur Baqi', duk berdebat dengan Syekh Arab Saudi. Kesian budak ni. Syekh Saudi ni kata kat dia, "Atini hadis sahih. Bagi aku bukti." Dia kata, dia bawa satu pendapat yang tak tahu dia bawa mana. Kononnya baca Al-Quran depan kubur dibenarkan. Dia boleh buat bid'ah dia, boleh buat janji benda baik. Mereka kata benda baik apa salahnya? Maka kalau setiap benda baik kita boleh jadikan agama ataupun ibadah, maka percayalah ikhwani, ibadah kita setiap hari akan berpindah sehingga hari ini kita akan jumpa agama yang tidak ada kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nur Anjil, Ustaz, kalau sambut Maulid Nabi itu bagaimana pula Ustaz? Amalannya okey. Tak tahu Nur Anjil ni biasa ikut kuliah. Saya nak tanya dulu, adakah awak mencari kebenaran ataupun hanya nak cari bala? Nur Anjil, awak nak cari kebenaran ke macam mana? Sebab saya tak cam awak lagi. Barakallahu fikum Saniyah. Barakallahu fikum. Bahaya. Kadang-kadang bid'ah ni berlaku kerana kita nak jaga, kita sanggup buat bid'ah walaupun kita digelar orang sunnah, walaupun kita di tempat bumi sunnah, tapi kita sanggup buat bid'ah untuk jaga pihak pemerintah. Yang ni pun bahaya juga. Barakallahu fikum. Agama Islam datang daripada perintah Allah dan diajar oleh manusia yang diutuskan oleh Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjil, cari kebenaran Ustaz. Okey, sebab keliru. Baik. Anjil, saya nak tanya awak. InsyaAllah kita step by step. Buat maulid ni, benda baik ke tak baik? Maulid Nabi ni. Bagi awak lah, jawab jujur. Jangan jawab cara nak jaga hati saya. Anjil, maulid ni, benda baik ataupun tidak baik?
Betul, Akhi Azhar, Maulid adalah amalan Syiah Batiniyah Al-Ubaidiyah yang mereka pernah memerintah Mesir. Okey. Angel, bagi awak Maulid Rasulullah, yakni sambutan kita buat maulid, kita buat makan, benda baik ke tak baik? Tak, kita sekarang nak cakap cara pemahaman ahli bid'ah hasanah. Umat aku tidak akan sepakat dalam kesesatan. Nanti insya-Allah akan datang hari. Barakallahu fikum. Insya-Allah saya akan ulaskan. Insya-Allah. Okey, Ali Yasmin kata benda baik. Tapi soalan untuk Anjil, tapi tak apalah. Tak tahu Anjil sibuk kot. Baik, katakanlah benda baik. Dia jawab, okey, barakallahu fikum Anjil. Mungkin saya terlepas pandang. Baik, katakanlah benda baik. Okey. Benda baik ini siapa barakallahu fikum terbaik Anjil benda baik. Baik, Anjil, dalam Islam siapakah yang tunjuk kepada kita benda baik ataupun tidak baik? Okey, baik, Zaid nak masuk. Baik, silakan Zaid. Zaid kata mengingati Rasulullah. Baik. Benda baik. Siapa yang kata buat maulid ni benda baik? Ataupun tak? Soalan lain. Satu perkara hukum, ibadah, atau cara maulid. Siapa yang bagi tahu kita sebarang atau cara yang mendekatkan kita kepada Allah? Siapa yang bagi tahu kita dia ni baik ataupun salah? Soalan untuk semua insya-Allah, termasuk Anjil. Satu ibadah untuk kita dekat dengan Allah. Betul tak sahabat? Sebarang ibadah, salat, puasa, zakat, kita buat kerana nak mendekatkan diri kepada Allah. Betul tak? Baik, amalan baik untuk kita dekat kepada Allah dan masuk syurga. Tak, salah. Muhammad Faril salah. Amalan yang mendekatkan kita kepada syurga dan jauhkan kita daripada api neraka. Siapa yang tunjuk kepada kita? Siapa yang tunjuk? Siapa yang kata buat semayang kamu masuk syurga, puasa masuk syurga, jangan berzina kamu akan dekat dengan api neraka, jangan makan riba Allah akan murka? Siapa aja? Rasulullah terbaik. Faridah, barakallahu fik. Azhar, hadis Nabi, yakni Rasulullah, sunnah Nabi. Jadi kita sepakat dah Nabi SAW barakallahu fikum encik dekat Azharuddin. Taib. Jadi sekarang ni kita dah sepakat insya-Allah bahawasanya agama datang benda baik ataupun tak baik yang menunjukkan kepada kita Allah dan Rasul. Sebab ada hadis sahih rawahu Imam Al-Baihaqi wa rawahu Imam Syafi'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu min syai'in yuqarribukum ila Allah أو ما تركت من عمل يقربكم إلى الجنة إلا وأمرتكم به. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, tidak ada sebarang amalan yang mendekatkan kamu kepada syurga nescaya melainkan aku dah bagi tahu. Wa ma taraktu min syai'in yuqarribukum ila an-nar illa wa nahaitukum an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, mana-mana amalan, perbuatan yang boleh menjerumuskan kamu kepada api neraka melainkan aku telah larang kamu. Jadi syariat Rasulullah SAW lengkap ke tidak lengkap? Ajaran Nabi Muhammad SAW lengkap ke tidak lengkap? Semua boleh jawab insyaAllah. Soalan untuk semua. Ni cara kita nak mikir untuk berbincang dengan ahli bid'ah. Sebab ahli bid'ah dia tak faham. Dia tak faham prinsip Muhammadur Rasulullah SAW. Jadi saya rasa semua sepakat bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan syariat lengkap. Barakallahu fik Azhar. Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lengkap dan sempurna. Betul tak? Barakallahu fikum. Tulis panjang saya tak boleh baca. Sekarang ni jawab soalan saya. Barakallahu fikum. Sangat lengkap Sangat lengkap. Ada tak sebarang raguan? Saudara ikhwani, jangan tulis panjang. Saya tak boleh nak baca. Mata saya rabun. Tulis ringkas. Soalan saya jelas. Soalan yang seterusnya.
ada tak sebarang kecacatan dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masya-Allah, perfect. Semua setuju. Masya-Allah, sunnah wahyu. Okey. Barakallahu fikum. Soalan saya, ada tak sebarang kecacatan dalam syariat Rasulullah untuk dilengkapi oleh kita? Semua kata lengkap, masya-Allah. Masya-Allah. Jangan tulis panjang, ikhwani. Sekarang ni tumpu pada soalan saya. Lengkap. Barakallahu fik, Encik Dekat. Ajaran sempurna. Semua setuju. Saya rasa tidak ada orang Islam yang betul tidak berani ataupun tergamak syariat Rasulullah ada kecacatan ataupun tidak lengkap. Saya rasa tak ada orang berani. Sebab kalau sebut macam tu, dia boleh keluar daripada Islam. Dia boleh rosak akidah dia kalau dia kata syariat Rasulullah tak lengkap. Saya rasa tak ada. Hatta ahli bid'ah, mereka sepakat dengan kita bahawasanya syariat Rasulullah lengkap. Baik, soalan seterusnya. Kalaulah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah sempurna dan lengkap, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak suruh kita raikan maulid dia? Kamu kata maulid Nabi untuk mengingati Rasulullah dan dapat pahala. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak suruh kita buat maulid untuk ingat dia? Siapa boleh jawab soalan ni? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlepas pandang cerita kat kita mengenai maulid dia? Jelas. Kat situlah saudara, saudari, boleh kita nampak bahawasanya kita tak boleh buat sebarang atur cara dalam agama. Sebab bila awak kata maulid, awak tambah satu lagi perayaan. Dalam Islam, kita ada peristiwa raya yang paling utama, Aidul Fitr wa Aidul Adha wa Yaumul Jum'ah. Ini 3 hari penting dalam umat Islam sebagai hari perayaan. Tapi yang utama, Aidul Fitr wa Aidul Adha. Aidul Fitr wa Aidul Adha. Tiba-tiba kita pula reka satu lagi amalan maulid. Dulu mereka buat setahun sekali. Sekarang ni cuba tengok ahli bid'ah. Setiap minggu dia buat maulid tertutup. Barakallahu fikum. Abu Talib. Kalau benda maulid ini baik, jazakallah khair akhi Abu Talib Tahir. Kalau katakan maulid ni benda baik, kenapa sahabat tak buat? Adakah sahabat kurang cerdik daripada? Astaghfirullah. Adakah sahabat yang dijaminkan syurga terlepas pandang amalan baik maulid, tapi kita boleh nampak? Astaghfirullah. Sebab tu kata ulama salaf, "Lau kana khairan la sabaquna ilaih." Kalau amalan yang kita buat sekarang benda baik, dah lama mereka buat. Tapi itulah bahaya kesesatan al-khalaf yang datang kemudian. Mereka akan buat amalan bid'ah kerana mereka nak mendekatkan diri kepada Allah, tapi amalan bid'ah mereka ini dalam bahasa yang tersirat menudai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kononnya Rasulullah tak buat, tak apa, kita boleh buat. Apa salahnya kita buat? Sebab Rasulullah tak buat. Bermaksud Rasulullah tak sampaikan semua amalan baik yang masukkan syurga. Kita datang kemudian. Aywa, siapa yang buat maulid? Zaid. Yang buat maulid adalah orang Syiah. Satu aliran Syiah yang sesat, yang sangat benci sahabat, nama mereka Al-Ubaidiyyin. Mereka panggil diri mereka Al-Fatimiyin supaya kaburi mata kita dengan nama Fatimah radhiyallahu anha. Mereka buat sebenarnya Maulid Al-Husain. Hari kelahiran Husain. Macam orang buat haul. Tengok bid'ah. Kemudian mereka buat Maulid Al-Hasan. Saya kena berhenti sekarang. Kemudian mereka buat Maulid Fatimah. Kemudian mereka buat Maulid Ali. Tapi untuk mereka mengkaburi mata umat Islam, mereka buat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mereka buat 5 maulid. Al-Husain, Al-Hasan, Ali, Fatimah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 maulid ini tidak ada kaitan dengan Islam, tapi inilah amalan Syiah Ubaidiyah. Bukan amalan sahabat, bukan amalan tabi'i, bukan amalan Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa Imam Syafi'i tak suruh buat? Orang yang kurunnya ikut Imam Syafi'i rahimahullah tak boleh jawab. Tapi amalan ahli bid'ah, sebab mereka suka buat ikut hawa nafsu. Wallahu alam. Saya rasa cukup setakat ni. Saya kena bergerak sekarang ni. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Akhi Sunnah Wahyu, saya dah buat penerangan mengenai capal. Sila rujuk kepada kuliah saya yang dulu insyaAllah. Maafkan saya kalau orang yang tanya soalan dalam Facebook, saya tak akan jawab secara tulis sebab saya
ternyata mereka bukan cari kebenaran, tapi mereka akan screenshot tunjuk mereka pandai dan hebat. Karunia boleh lawan Muhib. Wala haula wala quwwata illa billah. Sebab tu kadang-kadang kita bila tahu dia ni kepala bid'ah, jangan kita berdebat dengan dia. InsyaAllah saya akan bawa kisah bagaimana Muhammad Ibn Sirin melarang ahlu sunnah untuk berdebat dengan ahli bid'ah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.